David telah disyaki sebagai pembunuh bersiri dan dia telah mengambil nyawa kanak-kanak. Dia telah menyerang beberapa orang budak lelaki di Massachusetts pada tahun 70-an, tapi dia dibebaskan pada tahun 1991. Kemudian pada tahun 2002, sekali lagi dia telah disabitkan dengan kesalahan menculik dan telah menyerang dua budak lelaki pada tahun 1998 dan 1999. Setelah perbuatan dia menjadi perbualan hangat jiran-jiran dia, diorang mula teringat tentang daging pelik yang dia pernah bagi dekat diorang sebelum ni. David Paul Brown dilahirkan di Massachusetts pada 15 Februari 1957. Sejak dari kecil lagi, dia memang dah ada tanda-tanda kanak-kanak yang bermasalah dan tak normal. Pada tahun 1964, masa tu dia tengah sambut birthday dia yang ke-7 tahun, dia telah mendapat hadiah Ouija board. Jadi dia sangat excited dapat benda tu dan dia pun tak sabarlah nak main game roh-roh ni. Jadi dia pun ajaklah seorang kawan dia, which is jiran dia, untuk main. Budak tu masa tu dalam 5 tahun. Dia pun beritahu dekat kawan dia, nak tak kita main Ouija board? Kita main dekat bilik bawah tanah, barulah seram sikit. Tapi masa diorang dekat bilik bawah tanah, si David ni telah cekik kawan dia tu sampailah budak ni menjerit. So jeritan budak tadi tu telah didengar oleh mak si David dan dia pun turunlah ke bilik bawah tanah dan minta David lepaskan kawan dia. Disebabkan David masa tu masih lagi budak, jadi mak dia tak take serious benda ni. Mak dia fikir, alah budak je pun, normal lah kalau main tu ada gaduh-gaduh. Sampailah pada tahun 1970, sekali lagi David ni cuba untuk cari pasal. Masa ni dia dah pun usia 13 tahun. Kali ni dia perangkap anak jiran dia yang berusia 6 tahun. Yang ni budak lelaki, mangsa dia yang pertama tadi budak perempuan. Dia pun ajaklah kawan dia tadi ni untuk main kereta luncur dan kawan dia pun ons je lah. Jadi dia pun ajak budak ni main dekat tempat yang agak terpencil sikit dan masa ni dia telah menyerang budak tu secara seksual. Pada tahun 1975 pula, David ni telah mendekati seorang budak lelaki yang berusia 8 tahun dan budak tu masa tu nak ke sekolah. Dia cakap dekat budak tu yang dia adalah seorang polis dan kemudian dia tarik budak tu masuk ke dalam kereta dia. Dekat dalam kereta ni lah dia cekik budak tu dan dia pun telah menyentuh budak tadi tu juga. Dari corak serangan dia, kita boleh nampak yang David ni sangat tertarik dengan kaum sejenis dia. Tapi nasib baiklah pada masa tu ada seorang kejiranan yang ternampak diorang melalui tingkap rumah dia. Jadi dia pun cepat-cepat call polis dan David pun kena tangkap hari tu juga. Tapi kan hukuman yang dia dapat tu sangat-sangatlah ringan, yang mana dia hanya mendapat hukuman percubaan selama setahun je. Bagi David pula hukuman tu sah-sah lah ringan kan, dan bagi lagi semangat dekat dia untuk buat masalah lagi. Cuba kalau dia kena hukuman sebat sekali ke 2 kali ke, confirm dia serik, tak nak buat dah, kulit tercabut kot. So dia fikir kalau setakat serang lepas tu kena tempoh percubaan je, apa nak takut kan, bukan kena penjara pun. 3 tahun kemudian dia culik pula 2 orang budak lelaki yang baru balik tengok wayang. Jadi macam biasalah dia mengaku yang dia ni adalah seorang polis dan dia cakap yang budak-budak ni kena tahan. Dia pun garilah tangan kedua-dua budak tadi, lepas tu dia bawa diorang ni ke kawasan terpencil dan dekat sinilah dia telah menyentuh diorang. Salah seorang budak tadi tu kena cekik dan David yakin sangat-sangat masa tu yang budak tu dah pun tak bernyawa, dah pun mati. Manakala kawan budak yang seorang lagi tu dia masukkan ke dalam luggage dan dia pun tinggalkan tempat tadi. Budak yang dalam luggage tu masih ada bersama-sama dengan David dalam kereta. Kiranya dia bawa budak tu seorang je ikut dengan dia. Nasib baiklah budak yang kena tinggal, yang kena cekik tu masih lagi hidup, masih lagi selamat. Jadi selepas dia tersedar tu, dia terus berlari untuk mendapatkan bantuan. Tak lama lepas tu David ni pun kena tangkap dan budak yang seorang lagi tu memang ada lagi dalam luggage bersama-sama dengan David. Kali ni David telah didakwa dengan kesalahan cubaan membunuh dan telah dijatuhkan hukuman penjara 18 ke 20 tahun. Masa dekat dalam penjara, David mula mendapatkan rawatan psikiatri. Masa sesi kaunseling tu, David pun ceritalah tentang imajinasi dia untuk membunuh, membedah dan akhirnya makan mangsa-mangsa dia. Bila doktor dengar cerita fantasi David, doktor rasa yang kes David ni berat dan dia perlu dimasukkan ataupun dipindahkan ke hospital gila. Pada tahun 1991, tak tahulah macam mana boleh terjadi, hakim boleh sahkan atau putuskan yang David ni tak membawa ancaman kepada masyarakat. Tak tahulah macam mana boleh terjadi, apa yang diorang bincang, tapi apa yang pasti hakim telah putuskan untuk membebaskan David. Tapi dengan syarat walaupun dia dibebaskan, dia masih lagi dalam tempoh percubaan dan perlu pindah ke Montana dan tinggal bersama-sama dengan mak dia. Sebenarnya kan ini adalah kesalahan terbesar yang hakim tadi tu buat. Dia sebenarnya telah melepaskan monster dalam masyarakat dan telah memberi ancaman nyawa kepada budak-budak yang tak bersalah. Si David ni baru je beberapa hari dibebaskan, dia dah buat hal lagi guys. Masa tu dia ternampak ada seorang budak lelaki umur 7 tahun tengah duduk dalam kereta. Dia pun datang dekat kereta tu, masuk dalam kereta tadi dan dia angkat budak tu dan paksa untuk duduk atas riba dia. Nasib baiklah masa tu mak budak tadi tu nampak dan sempatlah halang David. Lepas tu David pun kena tangkap. Even dia kena tangkap, tapi diorang bebaskan dia macam tu je. Tak ada seorang pun polis tadi yang membuat pemeriksaan lanjut dengan probation officer di
Montana. Kalau polis tadi tahu yang David ni sebenarnya masih di bawah probation, confirm dia akan kena, mesti dia masuk penjara. Selepas dia bebas kali ni, si David ni decide untuk tukar nama dia kepada Nathaniel Benjamin Levi Barjona. Untuk mudahkan cerita, Nina panggil dia sebagai John sebab nama dia ni macam berbelit sikit nak sebut. Lidah Melayu Nina ni memang susah sikit nak pronounce. Sekejap lagi adalah tu yang sibuk nak condemn Nina salah sebut. Ya, faham. Korang kan terpaling English. Nina ni tak pandai macam korang. Minta maaf sangatlah kalau Nina ni salah sebut sebab Nina punya bahasa ibunda Nina adalah bahasa Melayu bukan English. Jadi biasalah tu kalau salah pronounce sebab Nina pun masih lagi belajar. Nina okey je kalau korang nak betulkan. Kita sama-sama belajar, okey? Okey, jadi berbalik kepada cerita kita, bukan setakat nama je ditukar tapi perangai dia pun dah mula ditukar. Pada tahun 1996, Zachary Ramsey 10 tahun tiba-tiba menghilang semasa dia on the way nak ke sekolah. Jadi parents dia pun buat report tentang kehilangan anak dorang tapi polis tak jumpa dia dan kes dia pun terbiar macam tu je. Pada masa tu si John memang tinggal dekat area yang sama. Jadi dia tinggal dekat sebuah apartmen yang berhampiran. Masa dia tinggal dekat apartmen ni, dia telah perangkap beberapa orang budak lelaki di kawasan perumahan dia. Lepas tu dia sentuh dorang ni. Dalam rumah si John ni, dia pasang puli tahu tak, ataupun kita panggil sebagai takal. Korang nak tahu tak apa fungsi benda tu atau apa dia buat dengan benda tu? Dia gunakan benda tu untuk gantungkan leher mangsa dia. Gila. Dan yang paling gila tu, perbuatan jahat dia ni tak pernah terkantoi selama bertahun-tahun. Sampailah satu hari tu, ada seorang wanita ni dia rasa curiga sikit. Kenapa anak dia macam marah sangat selepas dia lepak dengan John? Dia macam pelik lah, kenapa tiba-tiba anak dia ni benci sangat dengan John? Tapi dia tak tahu yang sebenarnya anak dia tu dah kena sentuh dengan John. Pada masa yang sama, tak ada seorang pun yang syak yang si John ni sebenarnya adalah seorang pembunuh. Sebenarnya kan jiran-jiran dia ada juga perasan yang makanan yang John bagi kat diorang ni, daging lah orang katakan, sangat pelik dia punya tekstur. Tapi diorang sendiri pun tak tahu sebenarnya tu daging apa. Nak kata daging babi bukan, nak kata daging lembu pun bukan. Tapi bila orang tanya ini daging apa kan, sebab John bagi dekat diorang, John akan cakap ini adalah daging rusa yang dia buru. Walaupun daging tu nampak sangat suspicious, tapi jiran dia ambil juga. Padahal diorang sendiri pun tak tahu betul ke si John ni adalah seorang pemburu. Tapi yelah, nama pun rezeki, jangan ditolak. Pada tahun 1999, si John ni kena tangkap di kawasan luar sekolah rendah sebab menyamar sebagai seorang polis palsu. Pada masa tu, dia bawa pistol yang palsu dan juga pakai pakaian seragam polis. Awal tu dia cuma disabitkan dengan kesalahan menyamar sebagai polis je. Tapi bila rumah dia telah digeledah oleh polis, lagi membuatkan polis ni sangat-sangat terkejut. Dalam rumah dia, polis telah terjumpa beribu-ribu gambar kanak-kanak yang telah dipotong dari majalah dan juga jurnal. Dalam jurnal tu, John telah tulis kod-kod yang dia sendiri faham, yang dia sendiri je yang tahu. Lepas tu, polis juga telah terjumpa seketul tulang manusia di dalam rumah dia. Jurnal tadi, polis pun telah hantar ke FBI untuk disiasat. Mungkin kehilangan Ramsey ni ada kaitan dengan John. Masa ni lah jiran-jiran John mula buka mulut, mula bercerita tentang anak-anak diorang ni kena sentuh dengan John. Manakala FBI pula berjaya translate kod-kod yang telah digunakan oleh John dalam jurnal dia. Dalam jurnal tadi tu, dia telah menggambarkan macam mana dia bunuh dan menyeksa budak-budak tadi dan ada 22 nama mangsa-mangsa dia. 8 daripada diorang adalah mangsa terawal si John dan diorang ni adalah budak lokal. Manakala nama-nama yang lain tu, polis tak dapat kenal pasti diorang ni siapa. Dalam jurnal tu juga, John telah memperincikan rancangan dia untuk masak dan makan mangsa-mangsa dia. Dia tak tulis dalam bentuk ayat yang panjang-panjang tau. Dia tulis pendek-pendek je macam barbecue kid, my little kid dessert, little boy stew, little boy pot pies dan banyak lagi. Kalau kita baca macam tu je, agak susah untuk kita faham sebab berbelit-belit. Dan lagi satu, kalau korang nak tahu, masa polis geledah rumah dia dulu ni, diorang telah terjumpa pengisar daging. So korang rasa apa yang dia buat dengan mesin pengisar daging tu? Jeng. Jiran-jiran dia pula bila tahu perbuatan gila si John ni, lagilah bertambah nightmare diorang. Betul ke dia ambil nyawa mangsa-mangsa dia, lepas tu daging tu dia bagi dekat orang lain? Dah lah ada di antara jiran-jiran dia ni yang terima daging daripada John. So diorang macam, alamak, kita makan sebelum ni daging rusa ke daging orang? Masa dekat court, John telah nafikan kehilangan Ramsey tu ada kaitan dengan dia dan pertuduhan ke atas dia tentang kehilangan Ramsey tu pun telah digugurkan. So maybe budak tu sebenarnya telah dibawa lari oleh orang lain lah kot. Kemudian John pun telah dijatuhkan hukuman penjara selama 130 tahun atas tuduhan mencabut. Tapi pada tahun 2008, dia telah dijumpai meninggal dalam sel sebabnya kena serangan jantung. So guys, lepas ni kalau tiba-tiba ada orang bagi daging dekat korang, lepas tu daging tu pula korang tak pernah tengok rupa dia macam mana, nampak lain daripada yang lain, better jangan terima. Seram juga dah makan semua, dah jadi darah daging, tiba-tiba tahu pula daging yang kita makan tu adalah daging orang. Lugai rasa kan. Jadi guys, itu sajalah perkongsian Nina hari ini tentang si David Brown yang merupakan seorang pembunuh bersiri dan juga seorang pemakan manusia. Nampak je muka innocent tapi
itulah orang kata kan, kadang-kadang perangai manusia ni lagi jahat daripada syaitan. So kalau korang suka dengan video ni, korang boleh komen, like dan juga share video Nina, okey? Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.